Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Amma ba'd. Kita sambung bacaan tafsir Nurul Ihsan muka surat 107 pagi ni. Kita sambung ayat 21-22 daripada surah Ali Imran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist. Yang bermaksud, kata mufassir rahimahullahu ta'ala, bahawasa mereka yang kafir dengan segala ayat Allah Ta'ala dan membunuh mereka itu akan segala nabi-nabi dengan tiada sebenar, dan membunuh mereka itu akan segala mereka yang menyuruh dengan keadilan, minan nasi, iaitu daripada manusia. Baik, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan satu golongan yang membunuh para nabi dan rasul, yang membunuh para nabi dan rasul. Maka Allah Ta'ala akan nyatakan balasan yang dan juga hukuman yang amat berat kepada golongan ini. Jadi ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang golongan yang pertama, mereka kufur dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini merujuk kepada golongan Yahudi, ya. Mereka kufur dengan ayat Allah, dengan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang keduanya, kufur maknanya mereka tak beriman. Dan yang kedua, mereka membunuh para nabi dan rasul dengan jalan yang tiada sebenar. Mereka membunuh para nabi dan rasul yang diutuskan kepada mereka di atas jalan yang tak sebenar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh dengan keadilan. Al-Qisti maknanya dengan keadilan, iaitu golongan para nabi, rasul dan orang-orang yang baik, ya. Mereka ni mengajak dan menyuruh mereka berlaku adil, ya, terhadap manusia. Baik, jadi minan nas, daripada manusia, maknanya siapakah golongan yang kufur kepada ayat Allah? Siapakah golongan yang membunuh para nabi dan rasul dengan tiada sebenar? Siapakah golongan yang membunuh orang-orang yang menyuruh melakukan keadilan, menyuruh dengan adil? Ya, kata mufassir, kata yang mentafsirkan ayat ini, dan mereka itu Yahudi. Ya. Ni yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni golongan Yahudi. Golongan Yahudi, ya, mereka tiga perkara yang mereka buat ni, perkara dan kesalahan yang sangat besar. Tidak mengkufuri ayat Allah, tidak beriman, membunuh para nabi dan rasul, membunuh orang-orang yang menyuruh dengan berlaku adil. Tiga golongan. Baik, jadi tiga perkara ni yang ada pada golongan Yahudi. Diriwayatkan bahawa mereka itu membunuh 43 orang nabi-nabi, membunuh 43 orang nabi-nabi pada pagi, dan membunuh 170 ahli ibadat daripada orang-orang yang soleh mereka itu.
pada petang pula, pada petang hari itu, ya, membunuh 170 ahli ibadat daripada orang-orang soleh mereka itu pula pada petang hari itu, ya. Sedikit mereka itu. Jadi sebelah pagi diriwayatkan, ini dipanggil sebab turun ayat. Sebab bagi turun ayat ini, dalam kitab ini dia kata apa? Sebelah pagi saja puak Yahudi bunuh 43 orang Nabi. Ramai. Bani Israel ini bangsa yang paling ramai diutuskan kepada mereka Nabi dan Rasul. Dalam 25 orang Nabi Rasul tu paling banyak Rasul yang diutuskan kepada Bani Israel. Kemudian ada lagi Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala tak sebut di dalam Al-Quran. Juga dibunuh sebahagian besar Nabi-Nabi diutuskan kepada Yahudi dan Nasara. Dan Yahudi ini, mereka ini dibunuh oleh puak Yahudi, ya. Dalam riwayat ini dia kata 43 orang Nabi pada waktu pagi saja. Mana ramai. Dalam kalangan Yahudi itu cukup ramai. Dalam kalangan Bani Israel ramai Nabi-Nabi dia pun. Yang pasal apa, Yahudi ni dia golongan yang betul-betul kita tengok ni, kalau tempat tu, contohlah ni bagi analogi, tempat tu kalau satu kampung ni orang ni tak mau ikut peraturan lah, ganas sangat, ya, agak-agak kita nak letak polis 2-3 orang tak? Ada, kena polis banyak, askar pun kena jaga, ya. Macam di Sabah tu, kan, contoh dia itu pasal orang luar Filipina masuk, kan, pengganas. Tapi kalau kata tempat tu orang semua bagus-bagus, polis tu dalam kampung tu 2 orang cukup, buat nak ambil report, kan. Jadi kalau kata Nabi dan Rasul, kalau ramai dalam dihantar banyak sangat, sampai satu-satu masa tu, di sini saja dia kata hak bunuh 43 orang. Mana ada ramai? Dalam satu-satu masa, satu-satu zaman tu, Nabi tu ramai di kalangan dia. Maknanya apa? Nabi ni tugas dia banyak, nak kena apa betul, kan. Maknanya bangsa dia ni sangat-sangat degil. Sampai Allah Ta'ala hantar bunuh hantar lagi. Degil sungguh, ya. Jadi Nabi yang datang kemudian daripada Nabi Musa alaihi salam, Nabi-Nabi ini kebanyakan dia pun tak bawa mai syariat baru. Nabi yang ada ni hanya meneruskan syariat dan perjuangan Nabi Musa alaihi salam, ya. Takut golongan ini dan tak ada Nabi Rasul, mereka mula menyimpang dah. Cuba tengok ketika Nabi Musa alaihi salam setelah terselamat daripada kekejaman Fir'aun, mereka lintas Laut Merah, mereka tengok sendiri macam mana mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa alaihi salam, di belah laut diselamatkan daripada Fir'aun dan bala tenteranya. Kalau tak selamat itu mati semua, dibunuh, ya. Kemudian mereka dah sampai selamat di darat belah sana tu, Nabi Musa mereka minta pada Nabi Musa, bagilah kami syariat, kan. Nak ni tak apalah, kan. Nabi Musa pun diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk bermunajat kepadanya 40 hari 40 malam untuk menerima kitab Taurat. Dia serahkan tugas ni kepada Nabi Harun. Nabi Harun jaga. Daripada 2 orang, Nabi Harun jaga saja, puak Yahudi ni mula tak boleh kontrol lah, ya. Puak Bani Israel tak boleh kontrol, ya. Ada seorang yang orang panggil Palatau, dia pun mereka lambat sangat. Nabi Musa nak main, lambat, dia panggil Musa Samiri juga, panggil Musa juga, ya. Dia pun pergi buat patung anak lembu daripada emas. Dia kumpul emas tu pula, emas yang milik puak Yahudi sendiri, puak Bani Israel. Ditempa, dibuat, diambil dia dalam riwayat tafsir, diambil tanah daripada tapak kaki kuda Jibril alaihi salam,
Ya, dia ambil, dia buh dalam mulut patung tu, menguap, ya, bunyi lembu. Jadi Tuhan baru bunyi macam tu, dia kata Tuhan dah, kan. Lepas tu disuruh sembah. Nabi Musa, Nabi Harun larang, mereka tak peduli, mereka tak takut. Bila Nabi Musa balik, tengok kaum dia sembah anak lembu, Nabi Musa marah, kan. Akhirnya barulah kita dah baca dah, kan, disuruh dia ambil tindakan, dihukum, kena perang. Orang yang sembah dengan anak lembu kan, tak ada anak lembu, perang sama sendiri. Hukuman dia kena perang sama sendiri. Siapa nasib tu, inilah siapa yang nasib matilah kalau nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cara dia, ya. Itu cerita Nabi Musa. Kemudian selepas Nabi Musa datang lagi umat-umat yang dahulu, nabi-nabi yang kemudiannya, ya. Nabi-nabi yang kemudian pun sama juga. Mereka ini dibunuh ramai, bukan 2 orang macam Nabi Musa, Nabi Harun. 43 orang Nabi dibunuh pagi saja. Kemudian di kalangan Bani Israel ada orang-orang soleh, orang yang baik-baik. Dia kata dibunuh 170 ahli ibadat, ya. Orang soleh mereka itu pada petang hari itu. Baik. Jadi dalam riwayat yang lain disebut, ya, ini dipanggil sebab turun ayat. Pasal apa Allah Ta'ala turun ayat ni? Jadi dalam riwayat daripada 2 riwayat ada, satu riwayat Abu Abbas Al-Mubarrad, dia sebut Bani Israel ni dihantarkan ramai Nabi dan Rasul, dihantarkan para Nabi, menyeru mereka itu kepada Allah. Jadi puak Yahudi ni tak suka, lalu dibunuh, ya. Dibunuh puak Yahudi. Kemudian pula Allah Ta'ala dalam kalangan Bani Israel ni ada orang-orang yang mukmin, ya, orang yang soleh, ya. Maka mereka menyeru ke arah Islam, lalu dibunuh juga, turun ayat ni. Baik. Dalam riwayat daripada Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, ya, Nabi SAW cerita, ya, Nabi cerita Bani Israel dia bunuh 43. Ini makna riwayat yang kita baca dalam tafsir ini, riwayat daripada Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, ya, sahabat Nabi SAW. Nabi pernah bercerita, ni cerita Nabi cerita sendiri, ya. Jadi Bani Israel bunuh 43 Nabi mula pada pagi dalam masa 1 jam ni. Dalam masa 1 jam saja. Mana sat sangat dia ambil masa. Dia pakat, dia bunuh 43 orang Nabi, ya. Kemudian ada di kalangan Nabi itu ada lagi orang-orang soleh yang mengajak kepada jalan, daripada keadilan, kan. Mereka, dalam ayat Allah Ta'ala kata wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, 43 orang mengikut riwayat ini, ya. Mengikut apa Nabi cerita. Jadi tafsiran ayat ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Itu sebaik-sebaik tafsir. Yang kedua, wa yaqtuluna an-nabiyya wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qist. Mereka membunuh golongan orang-orang yang menyuruh dengan berlaku adil. Siapa dia? Iaitu orang-orang yang soleh di kalangan Bani Israel, orang-orang yang ubad, ya, ahli abid, orang yang banyak beribadat di kalangan Bani Israel. Ada lebih kurang dalam riwayat ini dia kata 112 orang, ya, 112 orang. Dalam riwayat yang kita baca dalam kitab Tafsir Nurul Ihsan 170, kan. Dalam riwayat ini disebut 112 orang. Satu lagi riwayat, mereka ini bekerja, bertugas menyuruh kepada melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, ya. Bila Nabi dibunuh,
Maka orang soleh ni pun, walaupun mereka ni ramai juga kan, 112 orang, tapi Bani Israel lagi ramai orang dia, ya. Bangsa dia sendiri semua, bukan orang luar. Kata Nabi pun daripada Bani Israel, dan orang soleh tadi pun Bani Israel juga, ya. Dia bunuh, mereka ajak buat baik, cegah kemungkaran. Orang ajak buat baik, cegah kemungkaran ni dia bunuh, ya, pada waktu petang saja. Fi akhir nahar, pada waktu petang tu 112 orang. Riwayat ni kata 170, ya. Dua golongan inilah yang disebutkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya. Ini Allah Ta'ala dedahkan kepada kita semua sikap golongan Bani Israel dulu. Cerita Bani Israel sangat banyak dalam Quran. Pasal apa? Ya, pasal mereka ni golongan yang sangat degil, ya. Lepas tu kalau kita tengok apa yang terjadi di Palestin tu, tak ada masalah, biasa, ya, biasa saja. Ya, mereka bunuh budak, mereka bunuh. Ni Nabi Rasul mereka bunuh. Nabi berani bunuh. Tuan berani tak bunuh apa nama duta, ya? Wakil raja berani bunuh. Oh, kan? Ya, kalau negara yang sistem raja sepenuhnya, yang raja boleh ambil ambil tindakan, raja boleh kenakan hukuman, berani kita bunuh wakil raja. Allah ni, ini bunuh wakil Allah Ta'ala. Rasul tu utusan Allah, ya. Mereka bunuh tanpa rasa menyesal, tanpa rasa kerana Nabi dan Rasul, orang soleh ini mengajak mereka kepada jalan kebaikan. Mereka tak mau terima. Mereka nak supaya Nabi Rasul dan orang soleh ni ikut kehendak mereka. Bahkan mereka nak Allah Ta'ala ikut kehendak mereka. Baik, apa balasan pada golongan ini? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka persuka olehmu wahai Muhammad akan mereka itu, golongan Yahudi ini, dengan azab yang sangat sakit. Jadi Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini balasan hukuman terhadap orang-orang yang membunuh para nabi dan juga orang-orang yang mengajak dengan keadilan, ya. Azab bin alim, azab yang sangat sakit dan sangat pedih. Sebab dosa dia sangat besar. Dosa dia bukan kecil, dosa sangat besar, membunuh wakil Allah Ta'ala di muka bumi ni, ya. Sehingga balasan dia itu bukanlah balasan yang biasa-biasa, balasan yang sangat berat, ya. Antara dosa yang sangat besar, ya, dalam dosa-dosa besar ni kita membunuh Rasul, ya, membunuh Rasul. Kita bunuh satu jiwa, bunuh manusia, dosa besar lah. Tapi kita bunuh Rasul Allah, bunuh Rasul itu dosa dia, dosa bunuh, tapi dosa dia lebih besar. Kerana apa? Yang dibunuh itu orang yang sangat mulia di sisi Allah, kekasih Allah kita bunuh. Jadi dosa dia tak sama walaupun sama-sama bunuh, ya. Baik, ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Bermula mereka itu segala mereka yang batil, segala amalan mereka itu pada dunia dan akhirat. Apa batil? Yang batal, ya. Bermula mereka itu golongan Yahudi yang membunuh Nabi dan orang yang soleh tadi, segala mereka itu yang batal segala amalan mereka itu pada dunia dan akhirat. Maknanya semua amalan yang baik yang mereka buat kerana mereka membunuh orang-orang yang soleh dan membunuh para nabi dan rasul, para nabi, maka segala amalan mereka akan terbatal. Amalan mereka terbatal. Amalan mereka itu digugurkan oleh Allah Ta'ala, amalan baik dia. Contohnya seperti pahala sedekah, silaturrahim,
menghubungkan rahim. Itu contohlah dia bagi. Pahala-pahala amalan baik yang mereka buat semuanya sia-sia, Allah Ta'ala batalkan kerana perbuatan mereka sangat berdosa besar di sisi Allah, sehingga menggugurkan segala amalan baik. Dia tuan-tuan, kita umat Nabi Muhammad ni, kalau kita ada amalan baik pada diri kita, kemudian kita buat dosa-dosa, maka dosa itu tidak akan menggugurkan amalan baik, tidak maka membatalkan pahala amalan baik yang kita buat. Tak batal tuan-tuan, ya. Cuma nanti bila ditimbang yang mana hak yang lebih berat, hak baik ke hak buruk. Hak buruk berat, kita masuk neraka. Yang baik berat, kita masuk syurga, ya. Yang terbatal amalan ni hanya orang yang mensyirikkan Allah. Dia mensyirikkan Allah, dia jadi murtad, semua amalan dia terbatal. Kemudian dia mati dalam keadaan tidak kembali pada Islam, habis semua amalan tak batal. Allah tak ampun dah. Amalan baik banyak mana dia buat, Kaabah pun tak guna. Dia bina Kaabah balik, dia guna duit dia semua. Tiba-tiba dia mati dalam keadaan dia murtad kepada Allah, dia mensyirikkan Allah, mati tak bertaubat balik, tak masuk Islam balik, pahala sia-sia, tak ada apa, ya. Tapi golongan Yahudi ni Allah Ta'ala abang siap-siap, nah. Golongan ini semua amalan baik mereka semuanya terbatal, pahalanya semua dibatalkan pasal mereka bunuh Nabi, bunuh Rasul. Besarlah ni dosanya, kan. Mereka bunuh Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala utuh, bukan sikit, bukan seorang dua, ya, sampai berpuluh-puluh orang. Baik, maka tiada kebilangan dengan dia kerana ketiadaan syaratnya, iaitu Islam. Ni, segala pahala tu dan amalan tu, ya, daripada amalan yang mereka buat, di sisi Allah tak dikira kerana tak cukup syarat dia kena Islam. Kerana mereka kufur dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul pada ayat yang pertama tadi, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, mereka yang kufur dengan segala ayat Allah, ya. Mereka yang kufur dengan segala ayat Allah ni tak beriman dengan ayat Allah Ta'ala. Kalau kita kata syarat dalam agama kita, syarat nak sah imannya, lihat pada rukun iman tu. Rukun iman an tu'mina billah, tu yang pertama, wa malaikatihi, beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat dia, wa rusulihi, pada rasul, wa kutubihi, dan kitab Allah. Kitab-kitab Allah ini maksud beriman, mereka beriman dengan setiap patah perkataan, bahkan setiap huruf yang ada di dalam kitab Allah Ta'ala itu. Mereka percaya bahawasanya ini semua datang daripada Allah, ya, percaya, yakin dalam hati. Kalau mereka tak mempercayai, itu makna tak beriman. Tak beriman dengan sebahagian saja pada ayat Allah Ta'ala, maka kita dianggap tak beriman dengan kitab Allah, maka iman kita tak sah, ya, tak sah iman, tak sah Islam kita. Maka semua pahala baik yang kita buat, ya, maka terbatal. Jaga, kadang-kadang kita ni orang Islam pun sama lah, orang yang beriman, kita jangan jadi seperti golongan Yahudi ini. Kita hanya nak beriman dengan sebahagian sahaja daripada ayat-ayat Allah Ta'ala. Kita tak suka dah amalan dalam Islam tu, tapi bila kita dibagi tahu ini perintah Allah, dia senyap, dia kata ayat Quran, tapi disebabkan dia tak mau ikut, ya, tak mau ikut perintah Allah Ta'ala tu, ya, tak suka dah perintah tu. Tapi dalam Quran ada, akhirnya dia menolak. Dia kata ayat ni bukan, ayat ni tak sesuai, dia kata. Sekarang ni, dulu sesuai lah.
Dia nak tolak terus tak berani. Dulu sesuai, sekarang tak sesuai pun batal iman dia dah. Ya. Dulu sesuai kan, sekarang tak sesuai. Sekarang ni kita, zaman kita bukan boleh serasi dengan perintah dalam ayat ni. Kita nak maju ke depan. Oh, makna dia letak dunia ni lebih besar daripada Al-Quran. Dunia lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia lebih besar daripada akhirat. Dia letak dunia kerana dunia, bukan ada apa. Maka orang macam ni pun jadi kufur dengan Allah. Ya, perbuatan dia boleh jadi kufur dengan Allah Ta'ala dengan semata-mata perkataan yang sedemikian. Dia menganggap kata Allah Ta'ala itu jahil perkara yang akan berlaku di masa hadapan. Dia melarat kepada akidah ni. Dia perkataan dia secara tak langsung menganggap Allah Ta'ala itu jahil. Allah Ta'ala tak tahulah bahawa zaman kita ni tak sesuai Al-Quran ni. Oh, kan? Dia nak ikut macam tu. Baiklah. Wa ma lahum min nasirin, dan tiada bagi mereka itu daripada segala orang yang menolong melepaskan mereka itu daripada azab Allah. Tak ada siapalah di hari akhirat. Golongan ini mereka tidak ada pembantu, penolong, tidak ada yang nak memberi syafaat untuk melepaskan daripada azab siksa Allah Ta'ala di hari akhirat ni. Baik, jadi pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini apa dia? Yang pertamanya, pengajaran yang kita boleh ambil, golongan Yahudi ini, mereka ini golongan pembunuh para nabi dan para alim ulama dan orang-orang yang soleh. Ya, semenjak daripada dulu lagi sikap orang Yahudi ni macam tu. Ya, dan mereka terkenal dengan suka mengkufuri ayat Allah dan syariat yang diutuskan oleh rasul-rasul mereka. Kerana apa? Kerana yang pertama, kerana sombong, takabur dan degilnya untuk menerima kebenaran. Ya. Jadi disebabkan sikap mereka ini, Allah Ta'ala cela, mendatangkan ayat yang mencela demi ayat di dalam Al-Quran. Ya. Setiap kali cerita Bani Israel, Allah Ta'ala akan datangkan ayat yang mencela dan memberi amaran yang keras terhadap golongan ini, dan juga memberi pengajaran kepada kita. Ya. Baik, yang kedua hanya pengajaran yang kita boleh ambil pada ayat ini apa dia? Al-amru bima'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak manusia dengan kebaikan dan melarang daripada kemungkaran itu juga merupakan tanggungjawab yang wajib pada umat-umat terdahulu. Ya. Bukan kata tugas ini dipikul oleh umat Muhammadiyah, tidak. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum, kamu wahai umat Nabi Muhammad. Ayat ni tuju pada kita, ya. Khaira ummatin, sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala di kalangan manusia ni semenjak daripada Nabi Adam sampailah pada Nabi kita Muhammad, kalangan umat yang terbaik kita. Umat kita yang terbaik sekali. Ya. Kerana kita ini mempunyai sifat mengajak orang lain melakukan kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Ya. Sifat ini yang Allah Ta'ala turunkan, ataupun tanggungjawab ini yang Allah Ta'ala letakkan ke atas bahu setiap umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi umat kita yang terbaik kerana umat kita menjalankan tugas tersebut. Ya, ayat itu turun pada sahabat Nabi. Sahabat Nabi menjalankan tanggungjawab mereka dengan jayanya. Ya, sehingga Islam tu sampai kepada kita dan juga seluruh dunia. Ya. Baik. Ini antara kelebihan ataupun faedah diutuskan Rasul kepada umat manusia.
Baik, sebab itu dalam satu hadis Nabi sebut man amara bil ma'ruf au naha 'anil munkar. Sesiapa yang mengajak seseorang itu melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, fahuwa khalifatullah fi ardi. Dialah khalifah. Dialah khalifah Allah Ta'ala di dalam muka bumi ini. Wa khalifatu rasulihi, dan dialah khalifah rasul yang sebenar. Wa khalifatu kitabihi, dialah khalifah bagi Al-Quran. Dialah khalifah bagi kitab yang dituliskan kepada dia. Tak kira siapa-siapa. Kalau kita Al-Quran lah, kita khalifah. Kita lah yang menjalankan tanggungjawab perintah Quran tu. Suruh buat baik, cegah pun kemungkaran. Kita yang jadi khalifah pengganti. Kita pengganti Rasul. Setelah Rasul tiada, kita pengganti Allah Ta'ala dalam muka bumi. Maknanya kita jadi orang yang bertanggungjawab untuk menjalankan tugas dan perintah Allah Ta'ala pada umat, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya, sebab tu digelar orang yang menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran ini sebagai khalifah. Ya. Baik, itu satu nah. Sebab apa jadi begitu? Pasal apakah ada tanggungjawab ini dalam masyarakat orang mukmin, masyarakat Islam. Ya, suruh buat baik, cegah kemungkaran. Allah Ta'ala buat tu ada pasal. Pasal dia apa? Pasalnya nak beza di antara golongan sebenar-benar beriman dengan golongan munafik. Ya, golongan beriman dan golongan munafik. Golongan beriman, golongan munafik ini boleh kenal. Kita nak kenal macam mana? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ya, orang munafik lelaki, orang munafik perempuan, sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain menyuruh, ya'muruna bil munkari, mereka menyuruh buat mungkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan melarang daripada melakukan kebaikan. Terbalik. Sebaliknya Allah Ta'ala sebut tentang orang mukmin. Sebab tu kita nak kenal mana orang mukmin, mana orang munafik. Jadi boleh kenal antara orang mukmin munafik pada zaman Nabi. Tak boleh kenal, sama semua. Dan Nabi merahsiakan senarai nama orang munafik. Jadi seorang sahabat itu Huzaifah Al-Yamani. Dia penyimpan rahsia Nabi SAW. Yang lain semua tak tahu. Ya, senarai dia. Baik. Dan orang yang beriman, kata Allah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nampak tak beza di antara orang munafik dan orang yang mukminun, orang yang beriman. Orang beriman, munafik ni dia muslim. Orang munafik tu dia muslim. Tengok Quran kata apa? Tengok Quran dia kata apa? Al-munafiquna wal munafiqat. Kan? Dia punya lawan dia al-mu'minuna wal mu'minat. Dia tak kata al-muslimuna wal muslimat. Pasal apa? Pasal orang munafik, kita faham munafik ini orang yang menzahirkan Islam, menyembunyikan kufur di dalam hati dia. Menzahirkan Islam maknanya dia mengucap dua kalimah syahadah, dia semayang, dia puasa, dia pergi perang dengan Nabi. Sebaliknya hatinya tak beriman dengan Allah dan Rasul. Dia tak beriman. Iman itu ialah tasdiqul qalbi. Iman tu hati kita tu memperakui Allah Ta'ala, Nabi Muhammad tu sebagai Nabi kita. Hati kita mengaku. Orang yang munafik, hati dia tak terima kufur, tak percaya. Orang mukmin dia percaya Nabi Muhammad tu Nabi akhir zaman. Orang munafik dalam hati dia tak percaya. Sebab itu orang munafik ini dia Islam tetapi kufur dengan Allah.
Ya. Orang Islam kita, dia Islam dan mukmin. Kalau orang Islam yang betul, Islam dan beriman, Muslim dan mukmin. Munafik ni dia Muslim tetapi kafir, hati dia kafir, hati dia kufur dengan Allah. Di sisi Allah Ta'ala dia kafir, di hadapan kita dia Islam. Betul Allah Ta'ala nak beritahu macam mana beza dia. Nak tengok mereka ni suruh buat jahat, orang Islam suruh buat baik. Itu boleh kena hati dia. Suruh buat tinggalkan kebaikan, orang Islam suruh buat kebaikan. Itu sifat yang berbeza, yang bertentangan di antara munafik dengan orang mukmin. Ya. Baik, itu satu. Kemudian pengajaran yang kita boleh ambil apa dia? Sebab apa mereka ni dibunuh? Sebab apakah orang-orang yang baik, orang soleh dibunuh? Kerana mereka mengajak kebaikan, cegah kemungkaran yang ada dalam masyarakat dia. Maka pengajaran yang kita boleh ambil apa di sini, daripada cerita dalam ayat ini, daripada sebab turun ayat, ya, pengajaran yang kita boleh ambil dan hukum yang boleh kita keluarkan, perkara mungkar ini wajib diubah. Ya. Perkara mungkar ini wajib diubah, wajib dibuang daripada masyarakat, wajib dicegah. Ya. Tanggungjawab dia ke atas setiap orang yang mampu melakukan perkara tersebut. Kesimpulan yang kita boleh buat, perkara mungkar ini wajib kita cegah, ya, daripada menular di dalam masyarakat. Itu telah ijma' para ulama', tak ada khilaf seorang pun. Seorang ulama' pun tak ada khilaf nak beritahu kata tak apa, perkara mungkar ni kita boleh tangguh, buat dululah. Itu kita kurang sikit kan. Tak boleh buat biar ya. Boleh buat itu. Ada? Kalau tak boleh buat biar ya. Perkara mungkar ni, perkara mungkar ni perkara yang wajib diubah. Di atas siapa? Tanggungjawab dia di atas siapa? Ya. Adakah tanggungjawab ni di atas setiap individu? Seperti kita sembahyang fardu 5 waktu, puasa bulan Ramadan, adakah jadi tanggungjawab atas setiap individu? Betul kan? Setiap orang tengok mungkar memang kena cegah. Baik, ya? Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, kita tengok dalam cerita ayat tadi, sebab turun ayat orang-orang soleh ni dibunuh kerana mereka menyuruh dengan keadilan. Maknanya mereka ajak kepada kebaikan, buat perkara yang baik, tetapi akhirnya mereka dibunuh, ya. Kerana apa? Golongan Yahudi ni dia sangat benci, ada nasihat-nasihat daripada orang baik di kalangan dia, kerana menghalang hawa nafsu dia. Siapa-siapa pun halang hawa nafsu ni memang begitulah, kita akan tak suka. Baik. Jadi orang yang macam ni, orang yang ajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, di kalangan Bani Israel ini, mereka dibunuh dengan kejam dia, kan? Di situ kita boleh melihat daripada pengajaran cerita ini, para ulama telah membuat rumusan, ulama kita Islam, ya. Seperti mana yang dinyatakan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitab dia. Ulama telah memutuskan yang pertama, perkara mungkar ini wajib, ya, wajib dicegah di atas setiap orang yang mempunyai kuasa mencegah kemungkaran, kan? Orang yang mempunyai kuasa ni macam mana? Yang pertamanya kerajaan, kan? Kerajaan, benda mungkar, benda kemungkaran berlaku, kemudian kita katalah, kalau kata orang main judi,
dalam kampung kita tu orang main judi. Dia main judi kan. Kemudian di situ tu dia punya tempat judi dia tu memang kuat lah. Siap dengan askar jaga, dengan apa, askar persendirian jaga. Siapa masuk dia tembak. Agak-agak tentang kita berani tapi. Jadi siapakah yang layak mencegah kemungkaran tu? Kerajaan lah. Kita tak ada apa nama senjata kan, M16. Pemerintah. Dia lah kena gempur. Dia kena gempur tempat tu. Kan? Tak boleh kau ni bawa apa nama kapal terbang lepas bom satu. Habis selesai. Buat pusat judi kata kalau kacau kami, kerajaan pun kami ambil. Awal lagi sampai. Kan? 2 bom pun habis, mati semua. Kan? Dia kata macam tu. Macam apa nama tu, sindiket besar kan, yang berani lawan kerajaan. Kita tak boleh. Kita lah pi ke lagi habis tu kampung. Dan ni saya bagi gambaran pada tuan-tuan ni, nak bagi nampak ni. Itu kita tak mampu kan. Yang keduanya, yang maksud yang kata orang yang mampu untuk mencegah kemungkaran ini, yang besar pemerintah lah. Yang kedua, orang yang mempunyai kuasa, yang diberi kuasa oleh pemerintah untuk mengambil tindakan kan. Maksudnya dalam kampung kan, kita ada apa nama, JKK ataupun ni lah, mana-mana wakil kerajaan, ada orang main judi, mereka ni boleh pergi ambil tindakan tak? Ataupun ada orang berkhaluat dalam kampung kita, duduk apa nama, laki perempuan serumah tanpa ikatan pernikahan. Jadi kita ada kuasa tak? Siapa yang ada kuasa? Yang ada kuasa ialah orang yang dilantik kan, untuk melakukan perbuatan ni, apa nama, tugas ni. Jadi orang yang dilantik oleh kerajaan. Kerana bila mereka ni main, kawan tu nak tanya hang siapa, kacau rumah pun kan. Betul tak? Hang ni siapa, kacau rumah pun. Dia kata ni kami ni jawatan kuasa keselamatan kampung, nikah. Saya ni pula apa nama, pegawai masjid yang ditugaskan, yang telah diberi apa nama, telah dilantik, ditauliahkan oleh penguatkuasa, unit penguatkuasa Jabatan Agama Islam gini. Kami 2 orang wakil. Dia nak kata apa? Dia berani tak? Dia pun, kami ada hak untuk ni apa nama, menyiasat, dapat aduan daripada orang kampung. Dia kata kamu ni duduk serumah dengan orang kampung kami juga ya, dia ni duduk seorang di rumah ni. Ni kan, kami dapat aduan, pipi tengok ada semua. Boleh ambil tindakan tak? Boleh. Cuba jiran sebelah terapi tengok kan. Silap-silap balik hilang jari. Betul tak kan? Jiran sebelah pi tegak ni kan, dia pi seorang dia. Silap-silap lagi tak ada. Ya, kita tak tahu siapa dia kawan tu. Kan? Dia berani tak? Berani. Kan? Dia pergi cekak apa semua, kawan tu libas ke belakang dengan parang sabit habis. Baiklah. Jadi kesimpulan saya nak beritahu ni, nak cegah kemungkaran, adakah wajib di atas setiap orang? Cegah dengan kuasa yang ada pada diri dia. Adakah wajib pada setiap orang macam sembahyang waktu tu? Ni ya. Cegah ni mana halang tak boleh buat terus. Dak ni. Sebab tu ulama menyimpulkan dah, sebab ni berasal kepada ayat ni. Berasal pada ayat ni kita baca ni lah. Kita ambil pengajaran pada ayat ni. Jadi orang yang ada kuasa, orang yang ada kuasa untuk mencegah kemungkaran, wajib dia cegah kemungkaran. Inilah maksud hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi.
ya, sesiapa yang melihat kemungkaran ya di kalangan kamu, minkum, di kalangan kamu, bukan semua ya, maka ubah, dia suruh cegahlah dengan tangan. Tangan ni macam mana? Dengan kuasa yang ada pada dia ya, dengan kuasa yang ada pada dia. Kalau kita kata dengan tangan, seorang buat tak apa lah kita pergi buh penampak sekali, lepas tu dia balik kan. Tapi kalau hak jaga tentera ni berani pergi buh penampak, mungkar juga dia buat, betul tak? Dengan pusat pelacuran dia ada di situ kan. Kita nak pergi buh penampak tu, tak ada buh penampak, mati dah, kena tembak. Jadi maknanya orang yang nak cegah kemungkaran dia punya kuasa dia tu, dia punya kemampuan untuk mencegah tu kena lebih daripada orang yang dicegah kemungkaran tadi ni. Ni bukan kata dengan tangan. Kalau kita tangan betul sehari kita pergi tampak semua. Betul hak jaga dengan bom, dengan peluru pandu semua ada. Kita pergi tampak boleh. Jadi murtabak kita. Bukan tampak bukan tampak dengan tangan tu. Para ulama ni kalau kita mengaji bahasa Arab, aliyat ni maknanya al-qudrah, at-taqah ya. Semua faham kan. Kuasa saya ni semua dalam genggaman tangan saya lah. Ni kan. Aku ada tangan aku ni boleh menggoncangkan dunia. Maknanya kuasa. Maksud dia macam tu. Bahasa tangan tu. Jadi itu satu dah. Syarat yang kedua, ulama kata kalau kita nak cegah kemungkaran tu tidak memberi kesan kepada kita yang mencegah ni, kesan yang lebih besar daripada mungkar tu. Macam tadilah kita nak cegah kemungkaran, orang nak tangkap khaluat, tiba-tiba nyawa kita lebih bahaya. Nyawa dia membahayakan nyawa kita. Kerja kita buat ni membahayakan nyawa kita. Dia hanya khaluat dia kan, bagus ya, tapi bahaya pada nyawa kita ya. Kerana apa? Nanti dia akan bunuh, dia akan melakukan dosa yang lebih besar lagi daripada khaluat tu, betul tak? Maka pada ketika itu bukan kata tak wajib dah, dia tak boleh bertindak sebagai orang yang mempunyai kuasa. Bukan kata tak wajib kalau itu MBP. Dah, bukan macam tu. Ulama susun cantik dah, cuma kita kena belajar sikit cara cegah mungkar ni. Bukan begitu dah ya. Bila kita tengok dah, kita ada kuasa kita terhad. Kalau kita pi juga kemudaratan kemai pada kita lebih besar lagi, maka adakah kita kena diam? Dah. Barulah kita tengok pada yang kedua, Nabi kata apa? Fa illam yastati' ya, kalau dia tak mampu nak cegah, menghapuskan kemungkaran tu dengan sebab kuasa dia yang terhad dan takut nanti ada mudarat yang lebih besar kena pada dia, kawan tu buat dosa lebih besar daripada kita kan, dia bunuh kita, maka Nabi kata apa? Fa bilisanihi fa illam yastati', kalau dia tak mampu maka dia guna dengan lisan dia, dengan lidah dia ubah dengan lidah ya. Ubah dengan lidah ni banyak cara. Yang pertama dia pergi tegur. Kalau tegur pun bahaya juga. Yang kedua, kalau kata ubah dengan lidah tak boleh macam tu, dia dia laporkan ya, kepada orang yang lebih berkuasa ya. Dilaporkan kepada orang yang lebih berkuasa, orang yang ada tanggungjawab boleh mencegah kemungkaran tu. Dia tak? Jadi kita laporlah, guna kuasa yang ada kat kita, tak ada masalah, boleh no? Kita guna. Itu dia punya peringkat-peringkat dia. Bila kita nak cegah kemungkaran ni tuan-tuan, ada peringkat-peringkat dia. Yang pertama, kalau kita nak cegah kemungkaran, yang pertama kita mempunyai kemampuan untuk cegah kemungkaran ya. Kita ada kuasa daripada kita sehingga orang yang dicegah kemungkaran itu akan akur dan terima. Yang kedua, tidak akan dengan sebab perbuatan kita melakukan pencegahan kemungkaran yang kita buat, tidak akan menyebabkan kemudaratan pada diri kita ya. Tak menyebabkan kemudaratan yang lebih teruk daripada kemungkaran tu. Ni dua benda ni. Kerana benda ni kalau kita buat juga akan menyebabkan kita lebih mudarat. Jadi pada ketika itu kita kena berpindah kepada lisan
ya, kita menegur dan juga melapor. Bila kita melapor, ada pihak yang boleh mencegah. Betul tak cara dia kan? Jadi bila orang faham ni, sebab apa, para ulama ni dia bukan nak kita jangan baca hadis Nabi SAW terus bagi tahu kita ada kuasa kita cegah, tiba-tiba jadi ikut lain, dia akan jadi mudarat besar. Dia ada step dia kan? Dia ada pengurusan dia, pengurusan pencegahan kemungkaran, ada pengurusan juga. Macam kita buat pengurusan masa, pengurusan semua ada pengurusan ya. Jangan kita memahami teks tu secara secara zahir sahaja, maknanya lapis atas saja kan? Kerana mana-mana teks nas daripada Nabi pun dia kena ada daripada yang lain. Tengok apa yang berlaku dalam cerita ni para Nabi Rasul kan? Ramai mereka Nabi, orang soleh ramai, 100 berapa tadi, 112 ala riwayat. Di sini dia 170 orang. Ajak mereka buat baik, cegah kemungkaran, bunuh semua. Petang tu mereka bunuh kan? Jadi daripada sinilah pengajaran kita ambil. Kalau kita nak cegah kemungkaran, mereka ni bunuh siapa yang kemungkaran yang mereka buat tu, yang ditegur oleh, yang dicegah oleh para Nabi dan juga orang soleh mereka itu, tak seberatnya dosa membunuh Nabi dan membunuh orang soleh tu. Mereka buatlah mungkin main judi ke, arak ke apa kan, tegur lah, ataupun riba ke, tegur. Tiba-tiba teguran tak diterima, mereka ni mengambil tindakan membunuh, maka mereka dapat dosa yang lebih besar. Sebab tu ulama Islam kita dia buat satu peraturan. Semua ini dibuat peraturan ni, peraturan nak cegah kemungkaran ni kan, dibuat peraturan mengikut nas Al-Quran dan hadis, ditengok semua, barulah kita buat kesimpulannya. Oh, bukan senang, payah. Ini orang panggil undang-undang. Ini undang-undang. Baik. Sebab itu disuruh buat pencegahan kemungkaran ni dengan beransur-ansur, dengan yang lebih lembut, cara lembut kan. Lepas lembut tu barulah kita tegur. Lepas tegur tu baru kita ambil kita ambil tindakan yang lebih tegas, ataupun kita kenakan hukuman kan. Dan terakhir, kalau tak boleh buat apa kan, kalau kemungkaran tu telah menyebar dengan luas, mungkin kita terpaksa sampai peringkat perang kan, supaya tidak merosakkan masyarakat tu. Itu yang akhir sekali baik nah. Banyak nah, kalau kita tengok dalam kitab-kitab syariat kita, bila kita nak daripada konsep inilah, kalau kita buka di dalam kitab fiqh, dalam juzuk yang keempat, yang terakhir, dipanggil bab daf'us sa'il ya, daf'us siyal kan? Bukan sial tak, sial tu kita pinjam hak Arab ya, sial. Daf'us sa'il itu mempertahankan diri daripada perkara yang yang menyebabkan kemungkaran ya, yang boleh menyebabkan kemudaratan di atas diri kita dan nyawa kita dan harta kita ya. Ulama dia bina atas konsep ni lah yang kita bincang tadi ni. Baik nah. Kemudian satu sebelum kita tutup ya, kita tutup ayat yang kita baca ni, saya suka saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan tentang satu hadis berkenaan dengan perkara ini juga kan. Kalau ditanya bilakah ya, kemungkaran itu, bilakah amal ma'ruf dan nahi mungkar ni, cegah kemungkaran itu ditinggalkan oleh manusia, orang tak ni dah. Maksudnya tak ada orang cegah mungkar dah di kalangan umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bilakah
tugas dan tanggungjawab cegah kemungkaran ini ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat ini daripada Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam kitab dia, ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bilakah mata natrukul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar, bilakah kami tinggal amar bil ma'ruf dan nahyu 'anil munkar. Kami umat Nabi Muhammad ni bila sampai waktu bila, sampai ketika bilakah umat kami ni, umat Nabi Muhammad akan meninggalkan perbuatan menyuruh orang kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi Nabi bagi tanda kepada kita. Kata Nabi SAW, iza zahara fikum ma zahara fi umamil qablikum, apabila muncul di kalangan kamu apa yang telah berlaku pada umat terdahulu sebelum kamu. Lalu kami tanya, ya Rasulullah, apa dia ma zahara fil umami qablina, apakah yang telah terjadi pada umat qablana sebelum kami? Yang pertama Nabi kata apa? Al mulku fi sigarikum wal fahishatu fi kibarikum wal ilmu fi ruzalatikum. Nabi beritahu apa? Yang pertamanya al mulku fi sigarikum, iaitu kekuasaan. Tahu kekuasaan pemerintah yang merintah orang Islam ni. Kekuasaan ada dalam tangan orang-orang yang kecil di kalangan kamu. Orang kecil di kalangan kamu ni, kekuasaan tu beri pada mereka. Maka bila bagi pada golongan ini, maka kekuasaan tu lemah. Dia tak boleh kita panggil bila kekuasaan ada dalam tangan golongan ini, mereka tak boleh menjalankan atau menjaga agama itu sendiri sebaik-baiknya, sebagaimana yang dijaga oleh Nabi SAW. Agama itu tak boleh jadi pelindung bagi kepemerintahan itu tak boleh jadi pelindung terhadap agama, bagi agama kita. Yang kedua, perbuatan keji dan kemungkaran. Perbuatan yang keji ada di kalangan kibarikum, orang yang besar di kalangan kamu. Orang besar melakukan perbuatan dosa besar, fahisyah, perbuatan keji, berzina, minum arak, semua hal yang besar-besar ni, dosa-dosa yang besar, riba dan sebagainya. Dan wal ilmu tu fi ruzalatikum, ilmu ni ada di kalangan orang-orang yang fasik di kalangan kamu. Yang takut kan. Ilmu agama ni duduk dalam tangan orang fasik. Bila ilmu agama duduk tangan orang fasik, fasik tu apa? Fasik ni orang buat dosa besar dan mengekalkan dosa kecil. Tidak, kan? Jadi dia fasik, dia ada ilmu, dia nak ajar orang buat kebaikan, dia sendiri buat jahat. Pemerintahan, kekuasaan duduk di dalam tangan orang-orang yang lekeh-lekeh di kalangan kamu, orang hina-hina. Cara ini kan. Kemudian al-fahishah. Fahishah ni dosa yang keji, mungkar, seperti zina, liwat, itu dipanggil fahishah. Ada di kalangan duduk tersebar di kalangan orang besar di kalangan kamu. Ada ulama jadi mentafsirkan sighar ni, kekuasaan diberikan kepada kanak-kanak. Zaman dulu ni raja naik, kanak-kanak naik jadi raja, dia tak mampu nak mentadbir, nak menjaga agama dan sebagainya. Yang keduanya, dosa-dosa dibuat oleh orang tua. Orang tua buat dosa.
kan. Itu tafsiran kalau kata sirah dengan kibar lah, ya. Juga sirah dengan kibar ni orang yang hina-hina, dan orang kibar ni orang yang besar-besar, orang yang ada kedudukan, dia buat dosa besar, maka dia akan jadi pengikut. Orang yang bawah ni dia ikut orang besar. Orang besar buat dosa, dia ikut lah. Dan yang lebih malang lagi, ilmu tu ada dalam tangan orang-orang fasik, ya. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sebut apa, antara tanda akhir zamannya akan lahir, akan adanya di akhir zaman ni abidun jahil, orang ahli ibadat, rajin buat ibadat, nampak soleh tetapi jahil. Dia tak mau ngaji tak mau apa, dia nak buat ibadat saja. Bagus kita tengok dia buat amal ibadat cukup lengkap, tapi dia tak ada ilmu. Allah Ta'ala tolak, buang, tak pakai sikit pun. Yang kedua, orang alim fasik. Allahu Akbar. Dia takut ni orang alim, tetapi dia alim, mengajak orang, menyampaikan ilmu pada orang, kan, dengan segala gelaran lah, kan, macam-macam lah, kan, gelaran-gelaran dia, tetapi dia tu fasik, pelaku dosa besar, derhaka kepada Allah. Itu yang akan muncul di akhir zaman, ya. Ubadun jahil, alimun fasik. Abidun jahil, alimun fasik. Orang yang buat ibadat jahil, orang alim tapi fasik, ya. Orang alim tetapi dia fasik. Ini yang maksud ilmu tu duduk pada golongan fasik. Ilmu tu duduk pada golongan fasik. Dia ni Allah, kita nak kata macam mana, apa yang Nabi sebut ni ada pada zaman kita dah. Nama ada pada zaman kita. Maka sebab itu kita tengok di hari ni orang tak cegah kemungkaran pun. Walaupun orang yang ada kuasa sekalipun, ada lah, kan? Ada nak cegah kemungkaran tu. Cuma kita tengok ya, di tempat kita berbanding dengan negara Islam yang lain, tuan-tuan. Di tempat kita ni alhamdulillah, kita mungkin tak sedar nah. Kalau tuan-tuan pergi negara lain, pergi Indonesia, tuan-tuan pergi negara Arab lain, Arab apa semua, mereka tak ada unit pencegah kemungkaran, kecuali Arab Saudi saja dah. Dah lah, Saudi pun dah jahanam dah ni. Saudi main kat anak raja baru ni pun dia boleh buka disko, buka apa semua. Disko dah ada lama dah dulu di Jeddah tu, kan. Cuma orang kafir lah masuk. Lah dia boleh buka, lepas tu buat ni, cuma dia buat apa nama, disko syar'i. Tahu disko syar'i? Disko syar'i ni dia asing, apa, perempuan laki, perempuan asing, laki ni, laki asing. Disko syar'i. No. Dia buat elok. Malaysia nak tiru boleh, esok dia tiru, esok Malaysia tiru lah. Dia jadi contoh. Dia Saudi boleh buat disko syar'i, sini kami buat juga lah. Jahanam kita. Jadi yang apa nama, ada unit pencegahan kemungkaran ni Saudi dah, sebab dia buat undang-undang syariah, ya. Kemudian negara kita, sebab apa, urusan agama tu duduk di bawah raja-raja. Tuan-tuan pergi Indonesia tak ada. Tuan-tuan pergi Indonesia ikut suka, orang ada kuasa tu, kalau dia orang yang berkuasa di situ, dia orang yang bagus, apa nama, dalam masyarakat tu, dia sendiri buat cegah kemungkaran. Orang takut dah, kan. Dia sana ada syaukah, dia panggil, ada penguasa tempatan tu ada syaukah, ada kekuasaan yang masyarakat takut. Dia kalau dia rosak. Kita ada unit kita akan pergi tangkap apa semua ni, kan. Yang inilah sebahagian daripada apa nama, tangan-tangan jahat dalam Malaysia kita, dalam politik kita, cuba menghapuskan unit ni supaya apa nama, orang Islam kita bebas nak buat apa saja. Cuba, lepas tu dia akan hapuskan apa nama, perkahwinan. Kita rasa tak, dia akan cuba cara macam mana nak hapus, macam mana nak hapus unit ni, nak hapus perkahwinan, macam mana cara. Untuk beritahu jawapan tu, saya nak bagi hadiah dah. Macam mana cara nak hapus? Ya? Tak apa dah. Cara nak menghapus golongan ni macam-macam. Ada liberal, ada sekular, ada semua. Komunis pun ada, kan? Komunism, Macam mana?
Macam mana nak hapus juga ke mahkamah syariah? Kita kata apa yang macam betul lah tu, betul lah, betul. So bila hapus mahkamah syariah, jadi tak boleh tu, tapi bukan senang. Dekat-dekat lah semua dah. Gugurkan kuasa raja. Habis semua. Kan? Neutralize semua, habis. Maknanya dihapuskan kuasa raja. Raja ada. Dia tak ada masalah nak kekal raja, hapuskan kuasa raja terhadap agama ni. Kerana dalam masa British tinggal kita, dia bagi raja ni diberikan kuasa yang pertama, raja berkuasa di atas agama Islam dan adat istiadat Melayu. Adat istiadat Melayu ni pun terbang juga, kan? Dia hapus semua. Jadi cara dia gugurkan kuasa yang ada pada raja. Mungkin nak hapus raja payah kot, kan? Ataupun satu cara lagi, hapus raja. Hapus raja dua cara. Hapus raja dalam dunia ni dua cara, tuan-tuan. Tuan-tuan beritahu saya macam mana cara. Rampasan kuasa. Bila rampasan kuasa, apa biasanya jadi daripada raja tu? Dibunuh semua. Seorang boleh tak tinggal. Zuriat boleh tak tinggal. Nanti zuriat akan tuntut, ya? Ataupun dibuang. Macam Sultan Abdul Hamid Turki Osmania dibuang negeri. Itu kurang sikit lah. Dibuang. Buang jangan bagi apa dia, bagi duit, bagi begitu borang dia minta sedekah. Dia tak boleh buang dengan kaya tak kita tuntut balik, kan? Itu cara, kan? Yang kedua macam mana cara? Yang keduanya rakyat tak mau. Yang kedua rakyat tak mau. Yang pertama ada dalam kerajaan ni, dalam negara tu ada satu entiti yang mendapat yang mempunyai kekuasaan. Dia tak dapat mandat pada rakyat pun, dia ada kuasa, ada kenderaan, dia boleh guling. Yang kedua, rakyat sendiri guling. Sama ada rakyat tu tubuh penaja, ataupun ada satu kumpulan yang disokong oleh rakyat, seperti di Rusia, kan? Raja Rusia jatuh sebab komunis. Jadi rakyat sokong komunis, jatuh. Cina sama juga, dia buat cara macam tu, kan? Ada tempat yang macam kabilah Arab, kan? Dia ada orang Arab ni, dia menguasai ketenteraan, satu kumpulan dia guling raja ni. Seperti raja-raja Arab yang diguling, kan? Tentera guling. Tentera tu dah ada kuasa, raja tu tak mampu nak menguasai tentera tu, digulingnya. Rakyat tak setuju pun, kan? Dua cara lah. Jadi faham-faham lah saya kata lah. Saya kata ni faham-faham lah. Jadi maknanya jangan bagi ada satu puak yang diwujudkan entiti je dalam negara kita, kan? Yang mana mereka ni menghasut supaya rakyat kita menyokong entiti ni, entiti itu menjadi penaja untuk menggugurkan kuasa raja, dengan cara otomatik. Jangan bagi mereka ni besar, ya? Nampak ada aneh-aneh duk naik kat tu, pi cangkui buang lah kat tiang seri tu, pi ubat siap-siap dah. Jangan duk pi biar naik jadi busuk tu, dia runtuh habis semua rumah. Dan nampak aneh-aneh tu, ubat siap-siap dah. Jangan duk biar, ya? Dia kecil lah. Kita biar berapa bulan tu dia besar lah. Besar tak boleh apa-apa dah, kan? Tunggu kena runtuh rumah, kan? Faham-faham lah, no? Jadi kita, negara kita ni ada hal itu. Jadi kita tak boleh buat semua, tetapi sekurang-kurangnya kita dah menjalankan sebahagian daripada tanggungjawab agama kita. Kita buat pencegahan kemungkaran, walaupun kita tak boleh buat keseluruhan, tapi kurang-kurang kita tengok khaluat dengan berapa lagi, kan, yang terkawal, walaupun tak sampai kepada apa yang yang dinok oleh syariat kita,
Sebab tu ulama kata apa, ma la yudraku kulluhu la yusraku kulluhu, kaedah kata. Ya, kalau kita satu perkara yang kita tak boleh buat semua, kita jangan tinggal terus semua. Itu nama dia bebai. Tak boleh buat semua, tinggal buang, kan? Nama dia bebai. Ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Ma la suatu benda yang kita tak boleh buat semua, ya. La yutraku kulluhu, kan? Jangan kita tinggal semua. Baiklah. Okey, itu saja pengajaran yang kita boleh ambil pada ayat ini. Ya, akhirnya jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Kita baca dua ayat ni, kita berhenti pada ayat 23 pada firman Allah Taala, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Kita berhenti pada ayat 23 ni, masih membicarakan tentang golongan ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala alam. Kita baca sebuah kitab ni. Ini kebetulan anak saya ni demam dengan cirit-birit, demam cirit, nak kena pergi klinik lagi. Tak tahu saya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.